يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 273, kita pergi terus kepada terjemahan dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sesuatu ada kemuliaannya. Semulia-mulia majlis yang menghadap kiblat. Jadi Nabi kata setiap sesuatu ni semuanya ada kemuliaan dia. Kemuliaan majlis ataupun semulia-mulia majlis ialah majlis yang menghadap kiblat. Dan majlis duduk-duduk di antara kamu itu berlaku amanah, yakni segala terjadi di majlis itu sebagai amanah dari yang hadir. Tidak boleh dibuka segala yang terjadi di majlis itu. Ini mungkin dikaitkan dengan perbincangan, mesyuarat ke apa benda. Dalam perbincangan itu ada benda yang kita tak boleh nak dedah pada orang luar. Sebab kalau didedahkan kepada orang luar, dia akan timbul fitnah. Sebab segala butiran dalam mesyuarat ni kita cerita kadang-kadang keputusan dia. Perbahasan kita tak cerita. Keputusan je keluar. Dan keputusan itu pula mungkin kita tidak diputuskan yang ini kita jangan bawa keluar. Tapi bila ada orang bawa keluar tanpa menceritakan background dia, khalfiat dia, maka disitulah menimbulkan fitnah. Dan jangan sembahyang di belakang orang yang sedang tidur dan yang berhadas. Tak apalah, ini biasalah. Dan bunuhlah ular dan kalajengking meskipun kamu sedang sembahyang. Sebab ular ini dia ada kaitan dengan jin. Jadi sebab itu maknanya ada pengarahan begini dengan kalajengking sekali lah. Dan jangan menutup dinding dengan kain. Dan siapa yang melihat surat saudaranya tanpa izin, maka bagaikan melihat api. Surat ini mungkin selain pada surat, dia sebut surat je lah. Dulu tak ada diary. Sekarang ni ada diary. Diary pun jangan tengok. Itu hak peribadi orang. Kecuali kerana hak cerita lain. Macam bunuh lah. Bunuh tak boleh. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tak boleh bunuh orang. Tapi dia ada sebut illa bil haqqi. Dan pengecualian dia kecuali bunuh dengan hak. Macam mana bunuh dengan hak ni? Bunuh dengan hak ni ialah kerana kesalahan-kesalahan yang tertentu. Dan yang boleh bunuh pun bukannya individu, tetapi hendaklah kerajaan menerusi perintah mahkamah. Itu dipanggil, maknanya jangan bunuh orang kecuali dengan hak. Maksud dengan hak itu ialah yang diputuskan oleh mahkamah. Betul ke tidak keputusan mahkamah, cerita lain, dia tanggung. Sebab tu hakim ni kaki dia sebelah duduk dalam neraka, sebelah dalam syurga. Sebab tu dia kena cermat. Nak buat keputusan kena tenang. Dan keputusan tidak menjatuhkan hukuman itu lebih baik daripada menjatuhkan hukuman. Ini kena ada dalam fikiran hakim. Tersilap dia. Tersilap tidak menjatuhkan hukuman itu lebih baik daripada tersilap menjatuhkan hukuman. Itu dia punya kaedah dalam Islam. Silap tak jatuh hukuman. Memang betul dia pembunuh, tapi dia cuba cari jalan ataupun dipikir ada hujah yang menyebabkan dipanggil timbul keraguan. Betul lah dia tu bunuh.
Kan? Saksi pun kuat apa benda, cuma ada ruang. Dia nampak okey, keputusan dia tak payah jatuh hukuman. Bunuh. Tak payah balas lah. Tapi maknanya satu sudut kita tengok benda tu silap, tapi kesilapan itu lebih baik daripada kesilapan menjatuhkan hukuman. Mana tahu betul, maknanya kok memang betul dia tak mau bunuh kan. Dia punya itu ya, dia punya pegangan dalam Islam. Sebab tu bila orang timbul isu hudud ni, kelang kabut habis. Dia tak belajar habis tu. Ya. Dia tunjuk hudud saja, tapi dia tak tahu maknanya bukan senang nak menjatuhkan hukuman. Ya. Maknanya satu hakim dalam Islam ni dia kena ada satu etika. Ya. Tersalah tidak menjatuhkan hukuman itu lebih baik daripada tersalah. Nah, kalau betul-betul maknanya katakanlah maknanya apa ni dia buat tapi kita jatuhkan hukuman macam dia tak buat. Salah kan? Tapi itu lebih baik daripada kita jatuhkan hukuman pada benda yang sebaliknya. Baik ya. Jadi siapa yang melihat surat saudara tanpa izin macam dia melihat bagaikan apa ni, melihat api. Maknanya tak boleh kita tengok urusan peribadi orang lah. Dan siapa yang ingin menjadi yang terkuat hendaknya berserah diri kepada Allah, tawakal pada Allah. Dan siapa yang ingin menjadi sekaya-kaya manusia hendaklah lebih percaya kepada jaminan Allah daripada apa yang di tangannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sukakah saya beritahu orang yang sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda, orang yang makan sendiri dan tidak suka membantu dan selalu kejam dan memukul hamba sahayanya. Ya. Satu apa ni, Nabi kata nak tahu orang yang paling jahat, sejahat-jahat kamu, ya. Nabi kata begitu, lalu dijawab oleh sahabat. Okey, Nabi pun jawablah, dia kata orang hok makan sendiri, hok mementingkan diri sendiri. Ya. Bukan setakat dia nak pandang orang lain, anak beranak dia pun dia tak pandang. Itu ya. Mementingkan diri sendiri. Sebab tu dia kait apa dia? Dan tidak suka membantu. Ya. Kemudian selalu kejam dan memukul hamba sahaya. Ya. Dia sebut pukul, tetapi maknanya di sini orang gaji ke, pekerja ke, maknanya kata orang bagi gaji itu tak pernah sabar. Mentang-mentang dia orang gaji, kita herdik dia. Ini termasuk sejahat-jahat manusia. Kemudian bersabda, sukakah saya beritahu yang lebih jahat daripada itu? Jawab mereka, baiklah ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, orang yang membenci dan dibenci orang. Orang yang paling jahat lagi pada tu siapa dia? Iaitu orang yang benci. Dia benci orang, lepas tu orang pun benci ke dia. Perangai dia ni benci. Dia ialah musuh dengan orang lah ni. Nak ceritanya musuh dengan orang. Ya. Dan orang pun bermusuh juga dengan dia. Kemudian ditanya, sukakah saya beritahu orang yang lebih jahat daripada itu? Ada lagi orang jahat? Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah. Nabi kata, orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang, ya, dan tidak menerima permintaan maaf atau uzur orang. Maknanya nampak gaya hak nombor 3 ni hak lebih jahat daripada hak nombor 2 tadi. Kan? Hak nombor 2 tadi, pertamanya, nombor 1-nya apa dia? Mementingkan diri sendiri, tak suka tolong orang, ya. Lepas tu kejam, ya. Dan memukul orang gaji ke, apa tu, hamba sahaya ke. Ada lagi orang yang lebih jahat daripada itu, apa dia? Iaitu orang yang membenci orang lain, lepas tu dia memang orang pun benci ke dia sebab perangai dia tadi. Mari orang nombor 3 ni nampak gaya apa dia? Nampak gayanya simple, kan? Tak berat. Tetapi Nabi kata hak ni lagi berat daripada nombor 2 tu. Hak dua-dua tadi, kedua-duanya tadi. Apa dia? Dia jenis tak maaf ke orang. Ya. Dia jenis orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang lain dan tak menerima permintaan maaf. Nak maaf orang lain tu satu hal, orang minta maaf dengan dia pun dia tak terima. Ya. Jadi hak ni saya kata nampak gaya ringan, tapi lebih jahat daripada hak yang kedua-duanya tadi. Ringan pasal apa dia? Dia tak suka nak maafkan orang. Maknanya apa dia? Ada orang buat salah ke dia, bukan dia buat salah ke orang. Orang buat salah ke dia, tapi perangai buruk dia yang paling jahat sekali, lebih jahat pada 2 orang tadi,
Apa dia? Dia tak boleh nak maafkan orang. Tuan-tuan cuba tengok pada diri kita, ada tak? Saya rasa ramai ni ada ni. Kan? Orang buat jahat kita, buat anyaya kita, tipu kita, nak maaf ke dia tu minta maaf. Kita minta maaf pada diri kita, bukan minta maaf ke dia. Kan? Kita minta maaf pada diri kita, minta maaf, aku takkan maafkan dia. Ini lebih jahat daripada hak dua. Ya. Dan orang minta maaf dengan dia pun dia tak maafkan juga. Usahakan dia nak maafkan orang. Orang tu pun marilah berasa bersalah, mari ngadak dia minta maaf lah. Kan? Hak saya selama ni duk tipu, duk fitnah awak ke apa benda. Ya. Saya minta maaf. Dia kata minta maaf lah. Ya. Tak apalah, awak minta maaf lah. Tapi saya nak maaf ke tak itu cerita saya. Bengkeng juga dia. Dia bagi ayat tu pula dah. Ya. Ya. Atau uzur orang. Kemudian ditanya, sukakah saya beritahu yang lebih jahat daripada itu? Jawab mereka, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda, orang yang tidak dapat diharap kebaikannya dan tidak aman daripada gangguan dia. Apa maksud dia tu? Orang yang lebih jahat daripada hak tiga tadi. Siapa dia? Iaitu tak boleh harap kebaikan daripada dia. Sama ada dia kaya, tak boleh harap daripada kekayaan dia. Orang kaya ni kalau dia kaya seorang, dia tak kaya. Macam orang duduk dalam kelas. Budak-budak duduk dalam kelas, dia seorang je. Cikgu pun ngajar dia seorang je. Biasa dia nombor satu. Balik rumah cerita kepada mak. Saya dapat nombor satu. Tahun depan nombor satu lagi. Yelah nombor satu lah awak ni apa ni? Awak seorang-seorang je dalam kelas tu. Orang kaya seorang ni pun tuan-tuan, dia kaya seorang tu, yalah, tak ada guna, satu sen pun. Dia kaya seorang tapi tidak boleh melimpahkan kekayaan dia itu kepada orang lain. Tapi dia tu akan dilihat kaya sekiranya dia boleh lebarkan. Dia challenge orang lain. Orang lain pun kaya juga, tapi dia ada satu kekayaan yang luar biasa, iaitu kekayaan jiwa dipanggil. Laisal ghina an kathratil arad walakin ghina nafsi. Bukan kaya tu kaya banyak harta, tetapi kaya jiwa. Jadi kalau dia ada kekayaan banyak harta, campur kaya jiwa, baru betul dia kaya. Sebab ialah kalau dia banyak duit, tapi aku nak tahu kau banyak duit ni, apa dia punya proof dia, bukti dia? Melimpah. Banyak. Air banyak, bawa sikit melimpah. Kita dah cerita kat orang air banyak ni dalam baldi ni, bawa. Orang tak nampak kan? Bawa tak tumpah. Kalau air banyak ni mesti tumpah. Goncang sikit tumpah. Jadi orang pun kata tak apa, bawa perlahan. Kita beritahu ni air banyak, tak boleh lari ni. Saya kena buat perlahan. Mungkin ada mak kita kena minta maaf, mak air banyak ni, air penuh. Mak tengok berjalan tak ada melimpah, penuh, apa lagi tu? Begitulah juga dengan kekayaan. Kekayaan nak tengok dia kaya ke tak, dia mesti melimpah. Limpah kepada orang lain. Kemudian dahlah kita tak boleh harap daripada dia kebaikan dia. Dia pula ganggu orang lain. Itu dia kata tidak aman dari gangguannya. Perangai buruk. Tak kisahlah ini saya sebut kaya ni biasa gitulah. Tetapi ada orang yang kaya ilmu. Ilmu dia tak boleh harap. Duduk seorang di rumah, banyaklah ilmu. Kitab banyak. Dahlah tak pergi ngajar. Orang minta ngajar pun tak nak. Dia tu pula perangai, tak nampak gaya dia tu macam orang banyak ilmu. Jumpa tak macam tu? Jumpa. Sampai orang komplain, dia tu betul ke belajar pondok ke, belajar azhar ke? Tengok gaya perangai dia, ya Allah. Seksa kita. Jiran berkata, itu adalah yang kita bertemu, tapi tak banyak. Tapi yang dimaksudkan, saya nak ceritanya maksudnya begitulah. Yang dimaksudkan ungkapan yang Nabi kata orang paling jahat ni lebih jahat daripada hak tiga tadi. Kebaikan dia tak boleh harap. Dah tak boleh harap, dia pula orang tak aman daripada gangguan dia. Tak senang hati orang duduk berjiran dengan dia ke, berkawan dengan dia ke, orang tak senang hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam.